Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang faktor-faktor pelibatan Turki Uthmaniyah di dalam Perang Pertama di sekitar tahun 1914 sehingga 1918. Antara faktor-faktor pelibatan Turki Uthmaniyah di dalam Perang Dunia Pertama adalah: pertama, permusuhan tradisi antara Turki Uthmaniyah dengan Rusia. Kedua, iaitu Turki Uthmaniyah yang ingin menguasai semula wilayah-wilayahnya selepas diambil alih oleh kuasa-kuasa barat. Ketiga, Turki muda yang menguasai politik. Keempat, perkembangan gagasan Pan-Turkism. Kelima, iaitu yang terakhir, adalah hubungan atau persahabatan yang terjalin antara Sultan Turki dan Maharaja Jerman. Pertama, iaitu permusuhan tradisi antara Turki Uthmaniyah dengan Rusia. Pada tahun 1453, Sultan Al-Fatih telah menawan Istanbul. Manakala pada tahun 1520 sehingga 1566, Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah melakukan pelbagai pembaharuan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Hal ini membuatkan Rusia tidak berpuas hati terhadap Turki Uthmaniyah yang menguasai wilayah yang majoritinya didiami oleh masyarakat yang beragama Kristian seperti di Balkan. Tindakan Rusia adalah menghasut semua wilayah-wilayah Balkan tersebut untuk keluar daripada Turki Uthmaniyah. Jadi, pelibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama adalah untuk membalas dendam kepada Rusia. Kedua, iaitu tindakan Turki Uthmaniyah yang ingin menguasai semula wilayahnya. Di Balkan, Greek merupakan wilayah pertama yang merdeka pada tahun 1830. Tindakan ini diikuti oleh wilayah-wilayah yang lain seperti Serbia dan Montenegro pada tahun 1878. Manakala pada tahun 1912 telah berlakunya Perang Balkan Pertama. Tetapi di dalam Perang Balkan Pertama itu, Turki Uthmaniyah telah kalah dengan semua wilayah Balkan. Jadi, pelibatan Turki Uthmaniyah di dalam Perang Dunia Pertama adalah untuk menguasai semula wilayahnya. Ketiga, iaitu Turki muda yang menguasai politik. Geng Turki muda ini telah merampas kuasa Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1908. Hal ini kerana geng Turki muda ini mendakwa Sultan Abdul Hamid ini tidak mempunyai keupayaan untuk menghapuskan segala tentangan di dalam ataupun di luar negeri Turki Uthmaniyah. Jadi, tindakan Turki muda ini adalah mengheret Turki Uthmaniyah untuk masuk ataupun terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Keempat, iaitu perkembangan gagasan Pan-Turkism. Apa itu Pan-Turkism? Pan-Turkism adalah satu langkah ke arah penyatuan warga Turki dalam Empayar Turki Uthmaniyah dan Asia Tengah yang meliputi kawasan seperti Kaukasus. Antara tujuan Pan-Turkism ini adalah untuk meningkatkan nilai keturkian dan identiti masyarakat. Selain itu juga, Turki muda turut berminat terhadap Pan-Turkism. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak suka terhadap Rusia. Kerana ketika itu Rusia telah melancarkan satu gerakan yang dinamakan sebagai Gerakan Slav. Pada tahun 1907, Turki muda telah menjadikan Jepun sebagai model mereka. Ini kerana pada 1905, Jepun merupakan salah satu negara Asia yang dapat mengalahkan Rusia merangkap musuh tradisi mereka. Jadi, pelibatan Turki Uthmaniyah di dalam Perang Dunia Pertama adalah diharapkan oleh Turki muda agar dapat menaikkan nilai keturkian dalam kalangan masyarakat di empayanya. Kelima ataupun yang terakhir, iaitu hubungan Jerman dan Turki. Ini dapat dilihat apabila kebanyakan tentera-tentera Turki di Istanbul mendapat latihan di Jerman. Malah Jerman sendiri pada zaman Sultan Mahmud II telah memberi bantuan kepada Turki Uthmaniyah dari segi nasihat khidmat ketenteraan. Lawatan Kaisar William untuk mengeratkan hubungan dengan Turki Uthmaniyah sebelum Perang Dunia Pertama telah menjelaskan bahawa ia adalah salah satu manifestasi antara kedua-dua kuasa tersebut dalam menghadapi tekanan daripada Britain, Rusia dan Perancis. Hal ini menjelaskan bahawa persahabatan Maharaja Jerman dan Sultan Turki telah mendorong Turki Uthmaniyah untuk melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama dan memihak kepada negara Jerman.
Sekian, terima kasih. Itu sahaja perkongsian saya tentang faktor-faktor pelibatan Turki Uthmaniyah di dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sehingga 1918.